Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada hari ini dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa, tenaga, kesihatan untuk kita menambahkan siri amalan-amalan kita yang terbaik, dan kita mengharap agar Allah sentiasa memberikan kebaikan kepada siri amalan kita dan dijadikan berat pada timbangan kita di mahsyar nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pelajaran kita yang lepas dalam bab yang ke-41, wasiat ke-41, yang masih lagi kita membicarakan tentang waspadailah perkahwinan tanpa wali, ya. Nikah tanpa wali. Dan nikah tanpa wali ini akan berlaku penginayaan, pengkhianatan ataupun masalah ditimpa oleh kaum wanita dan bukan kaum lelaki kebanyakannya, ya. Tetapi kalau kena tangkap, dua-dua kena. Itu pula. Okey. Jadi dalam bab ini kita telah bicarakan beberapa perkara yang mana nikah tanpa wali ini adalah satu masalah yang besar. Terutamanya golongan-golongan sekarang ni banyak untuk mempermudahkan, ya. Di antaranya mereka dilakukan seperti mana golongan Syiah melakukan nikah mut'ah. Kerana nikah mut'ah tidak ada wali. Dia hanya buat sign kontrak, okey, dalam tempoh berapa masa, maka bila habis masa tu habis nikahnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita lihat balik dalam muka surat 446. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat bahawa seorang ibu boleh bermusyawarah dengan anak putrinya serta mendengar pendapatnya. Maka dia berkata, mintalah pendapat kepada para wanita tentang anak-anak perempuan mereka. Dengan arti kata lain, kalau seorang wanita hatta anak dara nak berkahwin atau mak ayah dia tidak, kita dah terangkan, tidak boleh paksa, melainkan dapat isyarat daripada anaknya sendiri. Dan anak perempuan di zaman dahulu, anak gadis di zaman dahulu bersifat pemalu. Jadi kalau kita tanya nak kahwin, dia takkan jawab nak kahwin. Jadi kita tak boleh luruh bendul tentang situ. Orang tanya nak kahwin, tak nak jawab. Bila tak nak jawab, kita ingat dia tak nak kahwin. Kerana tabiat anak perempuan yang bersifat pemalu ni, dia tak akan bercerita dia nak kahwin. Jadi dia senyap itu. Rasulullah kata tandanya redha, okey, tandanya nak kahwin lah tu, okey. Jadi maka itu kita ambil. Tetapi kalau anak tu tak nak kahwin, dia akan kata tak nak kahwin, ya. Jadi kita lihat benda ni kena ambil perhatianlah kepada ibu-ibu, ya. Dan kedua, kalau kita tengok anak kita ni dah nampak macam lain je, cepat-cepatlah carikan jodoh, ya. Bila tengok SMS tak habis-habis sampai pukul 3 pagi, apa cerita, kan? Cepat cari balik kat mana SMS tu pergi. Dah pergi, dah jumpa, kat mana dia pergi, jumpalah orang tu. Kamu nak kan anak aku kan saja syok main SMS. Teruslah direct. Kenapa nak biarkan dia berangan kat situ je, ya? Jadi bila ada orang tua yang masuk campur, insya-Allah dia cepat. Kalau tak nanti SMS, bak kata orang SMS sampai 6 tahun sudahnya tak ada apa-apa. Baik. Sebab sebagaimana yang biasa terjadi, seorang anak perempuan lebih dekat dengan ibunya, sehingga boleh jadi seorang ibu tahu bagaimana keadaan anak putrinya yang tidak dapat diketahui oleh ayahnya. Ya, memang ini tabiat dia, seorang ibu lebih rapat daripada seorang ayah. Dan kita nasihat, kalau ibu-ibu dah sampai satu tahap anak dah mula remaja, jangan garang-garang. Banyakkan kepada psikologi dan banyak kepada perbincangan. Kerana kalau dah sampai umur, maksudnya 15 ke atas tu, dah mula remaja tu, kita nampak pemberontakan jiwa dia akan berlaku. Mak ni asyik, dia mula, ya, memang akan berlaku. Tapi kalau benda yang tak betul, kalau melampaui batas, kita kata memang tak kena lah. Ya, sikit-sikit mak tu nak beletih, yalah kuasa veto ada pada dia, kan. Ya, suruh sidai kain tak sidai dah nak beletih. Ya, ajak bersama-sama, sidai kain. Dia takkan banyak bicara, kan. Dia akan ikut. Tapi anak sekarang dah tak buat benda tu, bibi yang buat, kan. Padahal kan, manjalah dia.
Okey, baik. Jadi fikirlah apa yang boleh buat. Jangan biarkan anak tu peruk dalam rumah ataupun buat aktiviti yang tidak sihat. Maksudnya tidak sihat tu malas lah, ya. Paling kurang ajar dia masak. Jangan asyik bibi je masak. Pergi masak. Aku nak rasa, nanti suami kamu nak rasa, kan? Okey. Baik. Ini merupakan perbicaraan dalam berkaitan dengan anak gadis. Sedangkan bagi wanita janda, maka dia juga tidak dapat dinikahi kecuali setelah ada perkenan yang jelas. Okey, wanita janda ni pula lain cerita sikit. Mungkin anak gadis tu kalau dia tak nak, kita boleh suruh-suruh, akhirnya dia akan kahwin dan kena, kalau suami itu seorang yang baik, masya-Allah tabarakallah, kan. Tetapi bagi seorang janda ni dia lain pula ceritanya. Dia kena berfikir banyak pasal dia telah menghadapi satu kehidupan bersama suami first dia dulu. Ini sama ada mati ataupun cerai, dua-dua perkara ni akan berlaku. Sama ada kebaikan dan keburukan. Kadang-kadang si perempuan merasa serik nak kahwin, ya, disebabkan peristiwa yang berlaku. Maka oleh kerana itu wanita janda, maka dia kena minta izin betul-betul. Dan dia akan berkata, kalau dia nak dia cakap, dia tak nak dia bercakap juga. Kalau dia nak kahwin, dia akan direct, dia tak ada malu dah waktu tu. Ya, wanita-wanita bersifat janda ni. Wallahu alam. Tidak terlalu sukar bagi wanita janda untuk memberikan jawapan yang jelas, tidak seperti anak gadis. Wanita janda. Tapi sekarang itu dulu, sekarang dah lain. Ya. Ya, kita bicara anak gadis pun berani, kan? Seperti apa pun keadaannya, wali tidak boleh melaksanakan pernikahan andai kata tidak meminta izin kepadanya dan belum ada kejelasan kehendaknya. Bukti mengenai hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabawi secara jelas. Berhubung dengan masalah ini, perhatikanlah wahai saudari muslimahku perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sesungguhnya wanita yang sudah balighah dan berakal, maka ayahnya tidak boleh membelanjakan sedikit pun dari hartanya kecuali mendapat keredaannya. Ini dia, ya. Ini di antara harta anak-anak sebenarnya, yang mana kalau sampai tahap dah balighah tu, mereka boleh handle duit mereka, maka mak bapak sebenarnya boleh ada hak, kan, ada hak. Tetapi kita mengatakan di waktu itu mereka itu juga ada hak, kan. Maka kita bagikan hak mereka untuk pengurusan harta. Okey. Kecuali kalau harta faraid, maka harta faraid ibu dia sendiri tak ada hak. Berat tu, kan. Kalau suami mati tinggal harta, ibu sendiri tak ada hak. Tu harta anak dia. Dia nak kena discuss dengan anak dia. Ya. Harta tak daripada keluarga juga yang bagi, kan, parents dia lah, kan. Kalau harta yang begini keluarga ataupun dia dah bekerja, kan, dah bekerja. Mana tahu. Okey. Jadi tidak boleh membelanja sedikit pun dari hartanya kecuali mendapat keredaan, dan tidak boleh maksa untuk mengeluarkan sedikit pun dari hartanya tanpa seizinnya, kerana dia telah menjadi orang yang bertanggungjawab, boleh memiliki harta. Okey. Jadi kita kena minta izin. Macam harta isteri, suami nak ambil tak boleh, dia kena minta izin. Ya, sikit pun tak boleh. Allah, sikit je ustaz, sikit pun tak boleh. Kan, tegas. Dan harta suami pun gitu juga, isteri tak boleh keluarkan tanpa izinnya, kecuali kalau suami itu kedekut. Itu tak apa. Ya. Okey, tapi itu pun sikit je, kan. Jangan main ada ruang Zoom. Enjoy. Mana Kak Zarina? Wan utama, kan. Sudah. Okey. Bagaimana mungkin akan dikeluarkan harta miliknya tanpa redanya? Sudah diketahui bahawa membelanjakan wangnya tanpa redanya jauh lebih mudah dari menikahnya dengan orang pilihannya sendiri. Okey, yang ni banyak benda yang perlu kita lihatlah. Ya, banyak berfikir, banyak menyelesaikan masalah. Okey, ibu-ibu, jadi ibu-ibu ada anak-anak, ya, perempuan, maka berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kadang-kadang kita boleh bagi pandangan, terutamanya anak-anak muda sekarang dah banyak, kan, pasangan-pasangan, hanya boleh bagi pandangan lah. Pasal kadang-kadang mereka tak nampak, mereka nampak kerana disebabkan masalah cinta, kan. Cinta itu buta, kan. Jadi mereka nampak semua cantik, dan ianya menghadapi masalah yang besar kerana mereka tidak ada pengalaman dalam bab itu. Orang tua ada pengalaman, tapi cara nak menyampai pengalaman tu masalah. Orang muda tak ada pengalaman, jadi dia cuba nak terjun dalam pengalaman, tapi kita takut. Bukan apa, kalau terjun dalam pengalaman yang tersilap, maka yang merana dia.
Itu yang kita takut. Oleh kerana tu si orang muda kena meraihkan orang tua, dan orang tua cuba nak menyelesaikan dengan cara baik bagi orang muda. Tu kaedah dia. Ya. Maka dari itu Islam melarang para orang tua membelenggu wanita dan menghalang mereka untuk menikah, padahal ada lelaki yang baik akhlaknya dan agamanya yang melamarkannya. Ini di antara masalah yang kita lihat. Kalau lelaki itu baik akhlak dan agamanya, mungkin kerja tak seberapa, sahutnya kita boleh terima dia dengan baik, kerana dia masalahnya akhlak ada. Kerana setengah orang agama ada, akhlak tak ada. Bila agama ada, akhlak tak ada, problem juga. Akhlak ada, agama ada pun problem juga, tapi ringan sikit dia sudah akhlak tu ada, alhamdulillah. Ya, agama pun ada. Tapi kalau agama ada, akhlak ada, masya-Allah, ya, dah sempurnalah. Maka kahwinlah. Duit tak ada, ustaz. Duit boleh cari. Bila Allah katakan setiap rezeki itu akan datang, kan? Bila Ibnu Mas'ud mengatakan iltamisu ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan perkahwinan, maka ada, ya, ada kehidupan insya-Allah. Okey. Kerana inilah yang dihadapi oleh masyarakat kita bila menolak orang yang datang tu dalam bentuk orang yang baik. Dia nakkan kekayaan dan akhirnya anaknya derita. Okey, na'udzubillah min zalik. Dan ya, cuma saya nak tambah, pada akhir zaman sekarang ni, disebabkan nisbah wanita terlalu banyak, maka ibu-ibu ataupun bapa-bapa kena mainkan peranan, cuba, walaupun anak tu anak perempuan, dia cuba carikan jodoh juga. Ya, cuba carikan, dan jangan malu-malu untuk meminang anak lelaki. Kan? Dia kena jadi macam itu, terpaksa. Bagi saya fikir begitu keadaannya. Ya. Di mana dia terpaksa pergi untuk mencari orang yang baik. Dia kata, apa kata kahwin dengan anak aku? Senang je macam tu. Janganlah aku datang nak meminang kamu, tak payahlah, kan? Simple-simple je. Ya. Subhanallah. Pergi. Kerana ianya dalam keadaan macam ni, nisbah yang kita akan hadapi, yang Rasulullah kata pada akhir zaman nanti, nisbah dia berapa? 50 perempuan, nisbahnya 1 lelaki. Sebab tu banyak, kan? Jadi kalau kita tak ambil kesempatan untuk mengambil kebaikan dalam nisbah yang begini, kita akan terlepas. Ya, ada grup-grup macam pelajar UIA minta kita buat, kan kita cuba, tapi dia milih. Yalah budak tu okey, yalah budak tu kerana dia ada agama, dan saya tengok akhlak dia pun bagus, kan. Cuma kerjanya lah, kan. Itu je, yang dia ni ada master, kan. Okey, kita kata cuba yang ni. Dia tak nak, kan. Tak apalah, kita tak cakap apalah orang tak nak. Sampai sekarang dah 4 tahun, 3 tahun, kan, benda ni tak ada. Dan dia makin lama makin meningkat, umur dia dah 29, kan. Perempuan tu, lelaki tu dah beranak pinak dah. Dah ada tak nak, orang lain lah. Dan begitu juga ada 2-3 orang yang kita cuba bantu memilih. Tak tahulah. Tapi awak macam si perempuan, pasal kita memilih orang yang baik, bukan maksudnya pilih orang lok-lak. Kita tengok kalau orang tu nak berubah, okey, macam budak ni memang bagus, budak ni saya kenal dia, tapi sayanglah bila dia tak nak, tak apalah, kita nak kata apa, ya. Tapi lepas tu kamu mencari nak buat macam mana? Belum, insyaAllah. Tapi yang minat budak ni orang Arab pula dah. Orang Arab, orang Afrika, dia pula tak nak. Pula tak nak. Takut balik Arab. Okey. Jika seorang wali menghalang haknya untuk menikah, berarti dia telah menghalang hak yang telah diperboleh baginya berupa pernikahan, kalau memang dia sudah layak untuk melakukannya. Diriwayat dari Al-Hasan tentang firman Allah. Al-Hasan yakni Hasan Al-Basri. Allah berfirman, maka janganlah kamu halangi mereka untuk berkahwin. Dia berkata, aku diberitahu oleh Mu'qil bin Yasar bahawa ayat tersebut turun tentang dirinya. Dia berkata, aku menikahi saudariku dengan seorang lelaki yang kemudian dia menceraikannya, sehingga tak kala masa iddahnya sudah habis, lelaki itu melamarnya kembali. Lalu ku katakan kepadanya, dulu aku menikahmu, menyediakan tempat tidurmu, memuliakanmu, kemudian engkau menceraikan isterimu, dan kini engkau datang kembali melamarnya.
Tidak, demi Allah dia tidak akan kembali lagi kepadamu selama-lamanya. Padahal orang itu baik akhlaknya, sementara itu wanita juga menghendaki lelaki itu rujuk kepadanya. Maka turunlah ayat mengenai hal ini. Maka janganlah kamu halang-halangi mereka. Lalu aku berkata, sekarang aku melaksanakannya wahai Rasulullah. Beliau berkata, nikahkanlah wanita itu dengan lelaki tersebut. Okey, ini cerita kisah di zaman Rasulullah, asbabun nuzul, sebab-sebab ayat diturunkan. Ya, apabila seorang lelaki ini dikahwinkan adik dia yang perempuan dengan seorang lelaki, ya, muqil, apa ni, siapa nama ni, muqil, mengahwinkan adiknya kepada seorang lelaki. Tiba-tiba adik itu dicerainya. Ialah berlakulah kan dalam rumah tangga, apatah lagi permulaan berumah tangga tu, ya, macam-macam. Ya, apa orang kata? Bulan pertama, bulan dua, bulan madu. Dah lupa dah. La ilaha illallah. Syahrul asal, kata orang Arab. Syahrul asal. Ya, bulan madu. Asal tu madu kan. Syahrul asal. Tu dia. Bulan madu, honeymoon. Lupa Kak Zarina. Okey. Selepas 6-7 bulan, apa berlaku? Okey. Syahrul basal. Basal apa dia? Bulan bawang, bau bawang je. Orang Arab suka guna kalimah ni. Syahrul basal. Dia di sinilah ujian yang paling banyak untuk mendapatkan titik pertemuan seorang suami dengan isteri. Ya, selama ni berpisah, maksudnya tak duduk sama. Bila duduk sama sebulan dua tu okeylah. Bila dah masuk titik pertemuan tu tak sama, ya, maka di situ akan berselisih. Yang ni kuat tidur, yang ni kurang tidur. Yang ni kuat selerak, yang ni tak selerak kan. Dia jadi nak dapat titik pertemuan tu baliklah. Ya. Dan bila dah selesai berapa tempoh bulan ujian ni, alhamdulillah, maka itu yang boleh insya-Allah kekal kan. Ada juga mihnah, gangguan-gangguan tu biasalah tu. Okey. Jadi seminggu, 2 minggu. Terutamanya artis-artis lah. Ya, orang popular itu yang letih tu. Tak payah sebutlah nama dia. Tapi dalam isu-isu yang begitu kan. Okey, baik. Jadi akhirnya lelaki ni, muqil ni, dia tak nak, kata dah habis iddah. Jadi dah habis iddah isteri dia, maka dia nak rujuk balik. Ya, orang kata gila talak lah maksudnya. Okey. Dalam bab ini perbahasan ulama tentang masalah rujuk. Okey, rujuk. Rujuk. Iddah, berapa lama iddah? 3 kali suci. Salah satu qura'. 3 kali suci. Okey. Asalnya dalam kaedah syarak, bila seorang itu bercerai, suami, aku talakkan kamu, dia tidak boleh keluarkan isterinya dari rumah selama 3 bulan. 3 kali suci, tak boleh. Asalnya, bukan kamu pergi balik duduk rumah, tak. Dia duduk dalam rumah tu. Nafkah semua tanggung suami lagi. Itu asalnya. Tapi masyarakat kita bila dah cerai, aku talak kamu, aku talak terus kan. Keluar rumah kan. Bila dah keluar rumah tu, isteri pun tak tahu ke mana nak pergi, apa semua kan. Fitnah. Dalam mengikut Islam, isteri boleh duduk dalam rumah tu. Tak kira asing ke apa ke. Tetapi ingat, kenapa dalam tempoh ni dia boleh rujuk? Sama ada rujuk itu akan berlaku dari beberapa sudut. Pertama, dia sebut aku kembali kepada kamu, aku rujuk. Maksudnya tak perlu pergi ke pejabat qadi asalnya. Tetapi oleh kerana prosedur sekarang, nak lafaz talak pun kena pejabat qadi kan. Maka terpaksa buatlah, kita kena akur lah. Okay. Dan nak rujuk pun kena pejabat qadi, maka kena akur. Dia sama ada rujuk, dilafazkan, ataupun dia bersama. Ya, bersama suami isteri, maka itu dikatakan rujuk. Itu asal. Tak payah cakap. Ya. Tapi suami tu dah lafaz dah, kata aku ceraikan. Ya, bila dia lafazkan aku cerai. Okay, misalan
Itu talak satu dah. Jadi bila dia rujuk, sama ada dia lafaz rujuk balik kalau kita pergi pejabat qadi ataupun dia bersama, maka itu dah kira rujuk. Satu talak tu dah jatuh. Kemudian berlaku lagi, dan kes yang sama juga dia buat, maka dua. Dia berlakulah dua kan. Yang tiga tu yang masalah sekali. Okey. Okey. Jadi itu dia. Itu yang asal. Tetapi masyarakat kita pula berbeza sikitlah. Ya, apa-apa pun kena rujuk pejabat qadi. Ya, kalau tidak lafazkan talak di mahkamah, maka didenda 1,000. Kan? Ada tak orang kita macam dah tua kan, dia nikah balik? Ada ke? Ada. Ada. Ya, ada. Nikah tu boleh dibuat Rujuk lah. Rujuk lah, maksudnya dia cerai, mungkin cerai sekali baru. Ya, dan subhanallah, kadang-kadang Allah uji kan. Allah uji dalam usia emas, umur dah 50 tahun pergi bercerai, ya Allah kan. Tapi ialah anak-anak pun dah besar apa semua kan, tak kisahlah. Tapi di antara benda yang sedih tu, anak masih kecil diceraikan. Lepas tu cerai orang sekarang bukan cerai macam zaman Rasulullah. Ya, zaman Rasulullah masih ada ihsan dia. Seorang sahabat tu dia cerai, aku ceraikan kamu dengan sebidang tanah. Masya Allah kan. Kalau orang kata aku ceraikan kamu dengan satu kereta BMW, okey abang, cerai lagi kan. Kan, mau cerai 2-3 kali kan. Ini cerai bagi penerajang, bagi ini. Jadi masalah kita, cerai zaman kita adalah cerai yang berbeza zaman dahulu. Dan cerai zaman dahulu dia agak berjaga-jaga untuk kebaikan. Itu je. Cerai zaman sekarang ikut suka hati dia. Masalah. Okey. Baik. Jadi akhirnya ayat ni turun, lalu menegur. Lalu sahabat ni terus berjumpa dengan Rasulullah. Sekarang aku melaksanakan, wahai Rasulullah. Maksudnya sami'na wa ata'na. Inilah kelebihan para sahabat. Bila bertemu dengan Al-Quran dan hadis, dia takkan banyak agam. Walaupun digeram pada lelaki itu, akhirnya dia nikahkan juga. Ya, kerana perempuan tu pun nak, lelaki pun nak, dan Allah, maksudnya di atas keizinan Allah, maka dibenarkan. Okey. Kerana memang kebiasaannya seorang, ayalah, kalau bukan bercerai mengikut hawa nafsu, dia macam mana pun dia akan nak kembali juga. Dia nak kembali. Itu pasal dalam surah An-Nisa banyak membicarakan bab nikah ni. Ya, kalau benda tu datang kebaikan, Allah kata Allah akan islahkan. Kalau ikut niat masing-masing. Cuba tengok dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang, subhanallah, Quran ni apa color-color macam ni? Ada tipe apa? Susah. Okey, ayat 35. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah nikah. Kalau kita dapat rujuk. Ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Okey. Jadi dalam hati itu Allah yang tahu apa tujuan mereka
Jadi insya-Allah kalau ada kebaikan, Allah akan gabungkan juga. Ya, kalau tak ada kebaikan, minta lindung, kerana takut apakah tujuan mereka selepas itu. Ini dia. Ya, kalau kita tengok ayat-ayat ni berkaitan begitu. Okey, kita masuk balik. Dari hadis ini kita dapat belajar bahawa Islam berusaha tidak menzalimi anak perempuannya dan menghalang-halangi mereka untuk menikah selagi ada kelayakan untuk itu. Kita juga dapat mengambil pelajaran bahawa wali dalam pernikahan juga begitu penting. Hadis ini menjadikan bukti tentang keberadaan wali. Kalau tidak, maka lafaz menghalangi di sini tidak memiliki makna apa-apa pun. Sebab andai kata wanita dapat menikahkan dirinya sendiri, tentu dia akan melakukan dan tidak perlu meminta pendapat saudaranya menjadi wali dari orang tuanya dan mengambil alih kedudukannya. Jadi ini dia, wali main peranan untuk membela kaum wanita. Itu asalnya, ya, untuk jaga dia. Tetapi sekarang masalahnya wali pun ialah sekadar wali nikah aja. Yang lepas tu tak ada apa-apa. Perempuan tu dihempah dia apa pun dia buat dia aja kan. Silap. Tu pasal bila seorang ayah ataupun abang menjadi wali, tanggungjawab dia lain. Kita anak kita lelaki tak ada apa, lembek aja kan. Sebenarnya bila dikaitkan anak lelaki, mak, kakak, adik-beradik itu semua dia bertanggungjawab. Kalau ayah dah tua, dia ambil alih. Itu kehebatan anak lelaki sebenarnya. Itu pasal bila faraid tu kenapa anak lelaki dibagi lebih? Bukan sebab dia anak lelaki, tetapi sebab tanggungjawab yang dipikul. Dalam faraid tu yang perempuan dapat berapa? 1/3 kan? Selesai ni lelaki dapat 1/2 kan. 1/2 ni tak full lelaki dapat ni sebenarnya. Kenapa? Dia terpaksa mengagihkan semua harta dia untuk adik-beradik dia dengan mak yang tinggal. Tetapi terbalik zaman sekarang, 1/2 dia yang pegang kan. Dia seorang, lepas tu mak dia biarkan, adik-beradik perempuan ditinggalkan. Ini kesilapan berlaku pada zaman sekarang sebab didikan kita tak betul. Okay. Tapi kalau didikan betul, insya-Allah macam mana pun, bayangkan bila dia menjadi wali tu, adik-beradik anak adik-adik dia ambil berat. Adik-beradik dia yang perempuan yang lelaki pun dia ambil berat. Mak dia, ayah dia dah tua ambil berat. Subhanallah. Tanggungjawab dia semua dipikul atas dia. Pasal harta tu dibagi lebih, dia kena agihkan. Anak lelaki tu ada masalah, tak pandai menguruskan. Ada masalah, tak pandai nguruskan harta, jangan bagi. Dia asalnya bagi wasiat ini, itu dia sebenarnya amanah raya. Misalnya amanah raya, dia perlu jelaskan benda-benda begini. Ya, seharusnya bila nak bagi duit tu, dia kena terangkan secara terperinci. Setengah yang kamu dapat ni bukan untuk kamu semua. Ini adalah harta yang perlu dibahagikan. Maksudnya kamu bertanggungjawab. Selagi mak ayah kamu, adik-beradik kamu ada, maka kamu kena ready untuk keluarkan semua benda ni. Kan? Agak berat sikit lah. Dan bila benda ni tidak difahami, akhirnya orang-orang macam sister in Islam, dia mengatakan Islam tak adil. Itulah puncanya. Sebenarnya salah faham berlaku. Kefahaman didikan kita tak clear. Akhirnya harta tu silaki yang bolot. Tapi bila kita faham, keluarga kita faham, ya, macam Kak Zarah ada anak lelaki, nasihat, ya, kamu dah besar ni, tanggungjawab kamu apa semua. Terus kita amanah. Sebenarnya kalau besar-besar tu dah boleh berfikir, ya. Bila kita nasihat dari kecil-kecil kan, dari kecil tu nasihat mula besar, dia akan pegang sampai hari tua. Macam saya, mak ayah bagi tahu, mak lah kan, banyak nasihat. Kamu ni bertanggungjawab pada adik-beradik walaupun kakak kamu. Okey, kita faham. Alhamdulillah dah belajar agama lagi faham kan. Jadi tanggungjawablah. Jangan jadi macam nauzubillah lah kan, setengah orang yang mak bertanggungjawab, kesian anak-anak aku tak ada tanah, bagi namika atas nama anak, dengan harapan anak ni nanti letaklah dia sama-sama. Tu dia, anak dia letak kat mana? Tanah wakaf. Ya, yang keluar surat khabar tu, letak betul-betul kat tanah wakaf, banner satu pondok kecil itu. Tak. Anak derhaka. Confirm anak derhaka. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi itu dia. Dan kita pun menghadapi masalah ni, adik-beradik kita kan. Kalau adik-beradik yang tak faham, inilah masalah. Ya, bapa saudara tu. Bapa dia hidup, ya, kisah ni bapa dia hidup. Ya, pak saudara ni masya-Allah baik dengan si kecil tu, kan. Anak dia tiba-tiba bapaknya mati, ya, bapa saudara buat dek anak tu. Anak yatim tu membesarlah dengan mak dia dengan keadaan susah payah. Dia simpan maklumat geran tanah di KL tu, ya. KL dengan kawasan-kawasan yang tertentu tu, 10 geran tanah, nama anak yatim tu pun ada.
Dia simpannya, anak yatim tu lah waktu bapa dia mati umur 11 tahun. Sampai anak yatim tu umur 35 tahun baru tahu ada geran tanah sebanyak tu. Pasal apa? Kes bapa saudara nak bolut semua, tapi tak dapat disebabkan ada nama anak. Jahat kan? Seharusnya dia wali. Kerana kamu adik-beradik bapa, maka wali bertanggungjawab jaga mereka. Terbalik. Kalau adik-beradik perempuan itu kedudukan keuangan dia bagus, maka dia terlepas dari tanggungjawab ataupun tak lepas? Tak, kita tak lepas lagi. Tak lepas, kita kena sentiasa maksud berjaga-jagalah kalau apa berlaku pada adik-beradik perempuannya. Kena ambil perhatian. Yalah, walaupun tak secara penuh, tapi kena sentiasa ikut perkembangan. Ya. Sukar dalam bab-bab yang begini. Okey. Baik. Nampak tak tanggungjawab seorang wali, tanggungjawab seorang abang, ya, seorang lelaki sebenarnya. Waspadailah pernikahan sirri dengan secara tradisional. Sirri ni rahsia. Pernikahan batin pun dia bercampur-campur lah. Sekarang ni semenjak kita tengok benda-benda yang mengarut ni, ya, pernikahan batin yang terbaru tu, yang masuk dalam 999 tu, tak tengok? Kita tengok cerita lain. Saya duduk kedai tengah makan, ada 99. Tengok, Allah kata kan, memang cekap mereka tangkap kan. Ya. Okey. Sekarang kita ada tentang isu yang masyhur. Kita ambil isu yang masyhur di Malaysia, nikah batin. Okey, nikah mut'ah. Lepas tu nikah misyar. Mish. Macam mana spell mish? Misyar. Okey, ini satu ketika tahun lepas menjadi isu ya. Okey, nikah mut'ah kita tahu dah, nikah yang Syiah buat, dan digunakan sistem nikah mut'ah sekarang ini untuk mencari pengaruh di Malaysia. Okey, senang je nikah dia. Tetapi nikah mut'ah bercabang-cabang, berbagai bentuk. Okey, pertama di Malaysia, okey, saya jumpa dengan Joyah tu. Okey, kita ambil agreement, aku nikah dengan kamu dan tempoh begini, aku bagilah sikit duit apa semua. Okey. Pertama, asalnya nikah tu ada di zaman Islam, sebelum Islam dan peringkat pertengahan Islam. Tetapi apabila sampai pada Yamul Khaybar, peperangan Khaybar, maka Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah tu. Kerana orang dahulu bila musafir dia singgah tu, dia mut'ahkan. Ya, singgah kat mana, mut'ahkan. Maksudnya dia jumpa orang sana, agreement apa? Lepas tu nikah itu dikatakan dia tidak disebabkan tidak dibenarkan. Pertama, Rasulullah mengharamkan lah, ya, Allah mengharamkan. Lepas tu yang kedua, sebab dia tidak membela orang wanita. Ya, bila dah tinggal tu, tinggal macam tu je. Okey. Jadi haram hukumnya dan dia telah diharamkan. Tapi ingat, Syiah akan guna hadis yang membenarkan lagi tu, kan? Tak ada hadis membenarkan, tapi ianya cerita berlaku di zaman sebelum diharamkan. Okey, habis. Itu satu bentuk. Dan kedua, bentuk mut'ah yang berlaku waktu saya belajar di Pakistan dulu, ya, mut'ah berlaku oleh golongan Ismailiyah ni pada setiap malam 10 Muharram. Ya, setiap malam 10 Muharram dibawa ke masjid, ya, bawa pasangan masing-masing. Ya, bawalah couple masing-masing pergi masjid. Kalau couple tu bawa nenek-nenek lah, kan? Jadi oleh kerana tu, macam mana dia buat? Okey. Bulatan. Dia buat bulatan. Pasal ada juga pelajar Malaysia nakal-nakal lah, kan, dia pergi, dia kata, bolehkah kami nak join? Orang tu kata, ada pasangan tak? Itu dia tanya, ada pasangan tak? Okey, tak ada. Dia kena suami isteri lah, pasangan tu kena. Iyalah, pasal kesnya nak dapat anak zuriat solehah. Tak kira lah macam mana suami isteri ke, dia bawa anak yang dah kahwin ke apa ke, tak. Okey. Masih dia praktis, Ustaz? Lah, kan saya baru habis belajar tahun berapa tu? 95 kan. Berarti tahun 95 ada lagi. Dan masih kalau di Pakistan, Syiah Ismailiyah masih lagi. Okay.
Dia buat bulatan ni lelaki. Okey, lelaki. Okey, lelaki. Dan dia letakkan perempuan di tengah-tengah. Okey, macam kita main jala itik jala ayam, berapa lubang kancil kan, main pusing-pusing macam tu pula kan. Okey. Lepas tu dia letak tengah. Lepas tu dia tutup lampu. Tengah malam ni lah, pada 10 Muharram malam. Maka dia pusing, yang ni pun berpusing berlawat kan. Bila tutup lampu, kan, tutup lampu, okey, masih lagi pusing kan. Okey, stop. Ambil. Jadi ambil lah. Siapa yang dapat siapa malam tu, na'udzubillah, buat zina. Ya. Dan dikatakan anak yang lahir anak soleh. Anak soleh apa macam tu kan. Okey. Bila dikatakan agama dia, mereka terus mengikut. Itu masalah yang dikatakan bid'ah itu lebih jahat daripada maksiat. Kerana bid'ah itu dilapikkan dengan agama. Kan? Kalau maksiat, dia tahu aku berzina, aku tahu berdosa. Tetapi bila sebut bid'ah ini, dia tak tahu benda tu zina, tapi dia ingat benda tu agama. Dia lapik pula akan datang zuriat yang soleh. Ini kes orang Syiah tu sendiri yang telah keluar. Ya, orang Syiah tu sendiri yang keluar, dia mencerita dia menyesal bertaubat dengan tersilap dia bawa anak dia. Maaf ya, ini saya cerita. Dia bawa anak dia, ya, anak ialah suami dia waktu tu tak ada, dia bawa pergi kat sini. Ya. Dan anak dia cerdik. Anak dia suka nak terima, tapi dah ayah kata gitu, bawa pergi. Tapi dia bawa satu benda. Adakah maka ke apa dia bawa, Allahualam. Jadi bila berlaku pak macam ni, dia tutup lampu, zap, kata na'udzubillah zina. Dia dan tanda kat muka orang lelaki tu, dia tak tahu siapa. Tapi esoknya kan, esoknya jumpa dengan ayah. Tanya ayah tahu dengan siapa. Ayah tak tahu. Lepas tu ayah kata, dia kata, saya buat dengan ayah. Terkejut ayah. Tak adalah kamu tak buat dengan ayah. Tu tanda di muka ayah dia tu. Lepas tu dia bertaubat. Kan. Lepas tu dia bertaubat, tinggal terus, alhamdulillah. Ada hikmah, masuk sunnah balik. Dia masuk ahli sunnah balik, ya. Inilah peristiwa dia. Okey, ini nikah mut'ah yang jahat. Nauzubillah. Okey, kedua, nikah batin. Ini nikah yang selalu digunakan oleh orang-orang yang mengamal ajaran sesat. Terutamanya tok guru yang cuba nak mengambilkan kesempatan. Dia menggunakan Al-Quran depan semua. Kalau kes nikah batin yang ditangkap Negeri Sembilan, tu dia Al-Quran ada di depan. Dengan surat yang mengangkat sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah. Oh, kalimah Allah juga. Semua mereka ini menggunakan agama, kan? Dan akhirnya mereka menikah sendiri sesama mereka. Ya, kononnya nikah ini dipersaksikan oleh Allah. Dan akhirnya mereka berzina. Ini nikah batin yang berlaku. Ya, kadang-kadang akan berlaku nikah batin ni macam ada beberapa tempat. Ya, ni semua ajaran sesat yang mana dia menggunakan nama Jibril. Jibril sebagai wali. Perempuan tak tahu, perempuan ikut, ya. Subhanallah, ya, dalam kes yang begini. Kes yang berlaku di Negeri Sembilan tu bila diceritakan, ramai dah kena, tapi takut nak bagi tahu pasal dah bersumpah, kan, dengan nama Allah. Oleh kerana itu bersumpah ni berbahaya. Kadang kita yang tak faham terkena. Kemudian dia sampai dia apa yang tu kata, ada kebanyakan kadang-kadang yang datang tu perempuan-perempuan yang tak boleh dapat anak. Jadi bila buat nikah batin boleh dapat anak. Ialah dah zuriat orang lain, kan. Na'udzubillah, semua benda tu akhirnya dapat anak. Jadi na'udzubillah, ya. Ini dia nikah batin yang sedang dilakukan oleh masyarakat Malaysia terutamanya, dan Indonesia, dan negara-negara tanah Hindi pun berlaku banyak. Penipuan digunakan oleh orang dengan atas nama agama. Ni dua nikah ni. Ada pun nikah misyar, ya. Misyar ni dia perkataan apa yang nak sebut? Musyawish. Musyawar. Misyar ni macam dikatakan nikah perjalanan. Wallahu alam diistilahkan begitu. Maksud nikah perjalanan ni, okey, saya pergi ke Dubai. Sewa, kan. Nak bagi misal orang lain susah bagi saya. Okey. Kenal dengan orang Arab Dubai, kan. Kenal, kahwinlah dengan anak dia. Tapi atas perjanjian apa dia? Anak dia nak kahwin tak ada orang, kan. Okey, saya boleh kahwin
Lepas tu, tapi maksudnya nafkah segala-galanya, dia kata saya boleh tanggung. Kerana benda ni berlaku sekarang setengah di Malaysia lah. Misalnya dia outstation, duduk sana, orang tu kata, abang encik kahwin saya, tak apa menafkah saya, cuma saya nakkan ada title, ada suami, tu je. Lepas tu kadang-kadang si suami ni tak ada kat situ, balik ke tempat dia asal kan. Lepas tu kadang-kadang ada kerja, dia pergi balik, macam tu kan. Maka nikah tu dibenarkan. Tapi dia kahwin tu ada wali lah. Ini ada wali, ni semua ada wali. Cuma perjanjian dia begitu. Dia tak perlu bayar tak perlu bagi tanggungan kalau apa pun, tapi seorang suami yang tahu hukum hakam dia akan tanggung jugalah. Tapi maksudnya yang penting dia nak ada title dia sebagai seorang isteri. Tu dia. Nak ada orang yang bersama kadang-kadang, okey. Ini nikah misyar ada wali. Yang ni ada wali. Ada wali. Ya. Sebab ada kes yang nikah misyar ni. Sorry? Cuma ada kawan saya. Nikah misyar. Lelaki tu di Australia. Dia jumpa di Australia. Tapi dulu tak mau datang pun nak Malaysia, semua tak nak pergi Australia. So dia kata bila masa dia jumpa, bila ada masa nak jumpa dia, kemudian kita orang nasihat dia, kalau misalnya suami dia tukar fikiran, kalau lelaki tu tukar fikiran lah, kata dia suruh dia pergi Australia kan, macam mana juga dia pergi. So kalau katalah dia orang nak kahwin, dia orang nyanyi macam tu, kemudian suami dia suruh balik Australia ataupun pergi Australia, dia kena ikut ke atau masih melepas perjanjian? Tengok kepada agreement yang dijanji. Dia kena mengikut agreement yang dijanji. Ingat ya, tu pasal dalam bab-bab ni siapa yang pintar, siapa yang cerdik, dia ada perjanjian sebelum kahwin, walaupun bukan misyar, walaupun nikah biasa. Ya, cuma macam kami tak suka ngajar lah perempuan-perempuan kan. Misalnya seorang perempuan dia ambil perjanjian, abang tak boleh kahwin dua lepas ni. Suami kena akur sebenarnya, kena akur sebelum nikah. Syarat-syarat, ya. macam ada tak jaga mak ke apa kan, kena bagi. Selagi mak saya masih ada, tapi kalau di rumah ni kena ikut perjanjian. Pasal itu Kalau pasal mahram, masuk mahram macam mana? perempuan tu kat sana tak ada mahram, dan suami dia kat sini pun Dia suami tu punya nak kahwin tu. So bukan perempuan kalau macam dia nak travel malam, dia kena ada mahram. mahram, aywa. So kalau perempuan tu is like macam you cakap tadi, dekat sana Australia ke whatever, so like dia seorang kerja kat sana, dia tak ada mahram. Lelaki tu dekat sini. Okey, dia macam ni. Dia yang jadi mahram ini musafir dia. Adapun misalnya dia dah duduk sana, dia namakan bermukim. Okey, first macam kita macam mana nak bagi contoh. Okey, orang tu nak pergi, misalnya seorang pelajar perempuan nak ke sana kan. So si bapa ataupun suami pergi hantar. Okey, hantar, dah stable, dah tahu tempat apa semua, dah duduk, dia jatuh bila dah duduk tu bermukim. Okey. Di situ dia tak perlu. Lepas tu suami tu baliklah untuk buat urusan apa semua. Lepas tu kalau apa pun nak terjadi, bila dia dah nak musafir tu, di sana datang pergi ambil. Wallahu alam. Itu yang kita lihat. Dia tak ada tuntut hak tak ada lah. Yang nikah misyar Ikut agreement lah. dalam masih agreement. So before you setuju, Ya, kena complete, ambil peguam, siap kan. all every single detail. Ya. Itu tak boleh ya? Apa dia? Boleh misyar boleh. Sebab ini terjadi. Boleh. Misyar boleh. Tak jadi masalah misyar. Tapi kena terperinci lagi lah, supaya agar tidak terjebak dalam benda-benda haram. Macam Kak kata tentang masalah musafir kan, mahram apa semua tu kena ambil kira lah. Selagi benda tu tidak haram. Pasal saya berdebat dengan ustaz tu kesnya, apa pasal pula kita tak boleh langgar bila seorang kita dah berjanji pada perempuan tu, ya, kita perempuan tu kata tak boleh nikah dua. Benda ni harus kan, kita bahas lah kan. Tapi bila benda tu tepat, kita terpaksa akur. Disebabkan harus, maka kita dibenarkan buat perjanjian, maka kena akur. Kalau benda tu dah haram, tak boleh. Benda tu wajib, mesti akur wajib ni. Ini harus itu yang jadi perjanjian. Jadi bila harus kita buat perjanjian, jadi wajib mentaati perjanjian. Tapi kalau misalnya nikah misyar tu setempat boleh ke? Setempat. Sebab dia Kan suami takut isteri ke apa?
setempat tu. Kalau dia duduk jauh kata lah orang duduk sekali lah. Dah. Macam dia duduk di sini. Tapi kita dia selalu outstation. Okey, boleh. Dia duduk sini. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Dia macam second one, macam Ya. kahwin, Second wife. Itu boleh nikah biasa. Tak, nikah biasa tu, itu nikah biasa. Cuma perjanjian itu yang menyebabkan jadi misyar. Perjanjian tu je. Okey. Ada ramai. Ada orang buat. Dia rakam ada Pasal husband tu dia outstation kan. Outstation tu betul ke outstation? ada memang ada isteri lain. Memang ada. Itu kali datang sama dengan isteri je. Dah mak dia dah mengamuk dan sayang mak dia sebab tu. Kalau anak dia the husband datang cuma nak buat dengan wife dia je. Dia tak ada tanggungjawab tau, maknanya tak ada apa-apa, cuma nak jumpa sama isteri dia je. For that lah. For that dia kata Okey Kak, tak apa, insyaAllah. Orang lelaki panjang akal Kak. Saya buka rahsia. Saya buka rahsia tentang bab-bab yang begini kan, ya. Tak menjalankan tanggungjawab dari yang lain. Dah, itu perjanjian lah, ikut perjanjian. Okey, ikut perjanjian. Cuma Kak tu je. Pasal saya tahu orang perempuan memang jujur dan dia kalau setia yang satu. Pas dah kahwin tak boleh buat perjanjian kan? Dah beda sebelum kahwin lah kalau nak perjanjian pun kan. Itu kat Selamat. Kat sini. Outstation Kak. Abang nak pergi London tu, belakang rumah London. Rumah Minah London mana dah. Nanti abang bukan sedunia. Pergi ke pandai Kak. Okey. Tak apa, hari ni banyak maklumat untuk orang perempuan ya, penting. Ya, dah tahu dah beberapa perkara. Ya. Mana ke tadi? Okey, ini perbahasan dia dan nikah. Lepas tu kita menghadapi masalah nikah ke Thailand, nikah ke tu apa itu, semua pakai wali mujbir, wali hakim, wali mujbir, wali apa semua tu, wali hakim apa. Itu perbahasan yang lain lah. Ibu bapa dia tak macam tak redha lah dia kahwin. Tak nak lah bagi dia kahwin dengan seorang perempuan ni. Ada lelaki beratur kan. Jadi dia kahwin juga. Jadi macam hidup dia tu macam mana Ustaz? Berkat tak? I mean, dia tengok kepada kenapa bagi sebab dia tak suka perempuan tu je. Dia tengok, okey, kita tak nafikan dalam bab itu masalah mak bapak yang menetapkan keputusan ya. Jadi kita tengok mak bapak dia macam mana. Kenapa dia tak nak budak tu? Kena terperinci. Kerana berlaku seperti mana di Pakistan dulu kan. Ayah dia nak kahwin kat ini jenis orang macam orang dalaman lah, pendalaman. Dia suka kabilah-kabilah kan. Abang dia dah mengaji dengan kami kan. Lepas tu adik dia memang nak cenderung pada agama. Tiba-tiba bapaknya kata kahwin dengan orang kabilah juga. Orang kabilah Pakistan tu kadang-kadang bertindik macam tu, macam kita juga, tapi dia kabilah. Jadi abang dia tak setuju. Ya. Lepas tu jadi pergaduhan, maka dia minta fatwa dan alhamdulillah Syekh bagikan pandangan. Bila bapak tak boleh menilai antara kebaikan dan keburukan, mak bapak tak boleh nilai. Dia nak kahwin kabilah dengan orang kabilah yang tak solat, tak apa, dengan cara hidupnya begitu kan. Maka hukum seorang wali yang betul-betul layak tak boleh jatuh hukum dia. Kerana bapak tu jatuh fasik, tak boleh nak menilai kebaikan. Maka perlu diganti. Siapa dia? Anak ataupun wali yang dari pihak kerajaan. Itulah. Ya. Itu kedudukannya. Jadi Ada sebab-sebab yang tak ada sebab. Dia tengok family tu mungkin tak tahulah, bagi dia tak sesuai dengan standard ke, mungkin dia rasa dia standard dia lebih tinggi ke apa. Tak boleh. Pasal saya tengok dalam cerita seorang pelakon tu yang bercerai kan, ya. Bila dia bagi kata pelakon ni lulusan SPM je, anak saya lulusan Amerika. Subhanallah, satu penghinaan kata. Kamu hina disebabkan itu, letih lah. Dan mana boleh hina macam tu. Ya. Dia tak boleh. Nak kahwin juga tu kahwin ke lah. Kena kahwin ke. Tak apa.
Pasal masalahnya yang nak hidup mereka. Ya. Okey, masuk pernikahan sir dan habis dah. Wahai saudari muslimahku, pada zaman sekarang di mana keadaan dunia sudah jauh dari syariat yang hanif dan adanya pelbagai tujuan yang tersembunyi dalam diri mereka yang tidak diketahui kecuali Allah. Sirri itu maksud dia rahsia. Ya, rahsia. Ternyata mereka melaksanakan sebahagian cara perkahwinan yang harus engkau ketahui ketetapan hukumnya dan engkau harus menyampaikan kepada wanita muslimah lain yang belum mengetahuinya. Ada dua jenis perkahwinan harus diwaspada. Pertama, pernikahan sir, iaitu pernikahan yang hanya diurus oleh suami dan isteri tanpa kehadiran para saksi dan tidak diketahui seorang pun serta tidak dibukukan dalam buku catatan rasmi. Lalu keduanya hidup bersama dengan urusan keduanya yang tidak diketahui secara jelas orang lain. Para fuqaha telah sepakat bahawa perkahwinan seperti itu adalah batil kerana tidak ada syarat yang sah, iaitu kehadiran para saksi. Jika para saksi ada dan apabila mereka diberitahu tentang pernikahan itu, maka pernikahan tersebut sah, meskipun akhir keduanya suami isteri menyembunyikan dirinya, tidak memperlihatkan pernikahannya. Maksudnya wali dan saksi main peranan, ya, nikah sir. Kalau nikah tu berlaku sir lah. Cuma bila kita sekarang ni tidak register, ya, setengah pasal saya tahu setengah masyarakat ni seorang janda tu dia bernikah dengan seorang lelaki ni, ya, tapi disaksikan adik-beradik bahagian perempuan ni, ya, wali daripada mereka, tetapi tidak diregister. Okey, tang situ akan timbul banyak masalah. Ya, bila tidak diregister, maksudnya pihak mahkamah, pejabat qadi tak tahu, maka bila berlaku perceraian kepada dua, yang perempuan tidak dapat sokongan, tidak dapat apa yang hak dia sebagai seorang isteri tak dapat. Nampak tak? Kenapa benda ini menimbulkan fitnah? Okey. Jadi nikah sir ni, ini bahagian yang pertama yang mana kita kena berhati-hati. Maksudnya di sini dia bagi tahu wanita-wanita, kerana wanita setengah tak tahu. Jadi ajarkan dia, bagi tahu nikah macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. Ini dah seorang terkena dengan mat black, orang negro, orang Afrika duk tipu-tipu kan. Bagi juga duit, keluar surat khabar, minah habis 100,000 bagi kat orang kulit hitam. Ya, dah bukan seorang, 2, 3 keluar dan surat khabar, masih ada lagi yang terkena, ya. Kerana cinta buta orang kulit hitam tu yang pandai berbicara kan, berkata-kata. Fuqaha, ahli fiqh, ulama fiqh yang faqih. Dia jamak. Fuqaha. Okey, jadi nampak ini yang pertama. Dan kedua, pernikahan secara tradisional. Gambarannya pernikahan dihadiri para saksi namun tidak dibukukan dalam catatan rasmi yang memang ditandatangani oleh orang-orang yang berhak dalam urusan tersebut. Ini merupakan kebiasaan yang akan lebih sempurna, rukun dan syarat agar pernikahan itu benar-benar menjadi sah. Memang akad semacam ini sudah boleh menetapkan semua hak suami isteri di dalam syariat, tetapi masih ada yang kurang, iaitu berupa pengesahan secara rasmi dan sah di sisi undang-undang negara yang ditangani oleh petugas khusus. Diharapkan dapat menjaga keutuhan keluarga dan melihara hak wanita. Sebab suatu masa tidaklah sama dengan masa yang lain, dan manusia satu tidak sama dengan yang lain. Sebab sering terjadi kemudian ada pelanggaran terhadap jaminan para wanita, terlantar dengan anak-anak diremehkan kerana tidak ada catatan rasmi tentang akad pernikahan. Itu dia kesudahannya. Dan bila seorang tu tidak diregister menikah, bila nak register anak, problem selalu. Ya, problem sangat-sangat. Jadi minta Allah lindung kita, dan ini di antara perkara yang sebagai maklumat untuk kita semualah. Wallahu a'lam bisawab.